Yong Kuhasnita Zatul Muhammad dan Adlina 2018 menyatakan sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai ejen seperti guru dan rakan sebaya. Para guru merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam menyatupadukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Yong et al. 2018. Matlamat sekolah juga adalah untuk menyatupadukan pelajar daripada pelbagai latar belakang dan kaum, seperti dari per 2016. Walau bagaimanapun, masih terdapat guru yang mewujudkan provokasi perkauman dengan melakukan pengasingan pelajar mengikut kaum, latar belakang ekonomi dan agama agar pelajar dapat mencapai keputusan yang baik dalam peperiksaan dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, penerokaan terhadap peranan guru pada masa kini sebagai ejen perpaduan di sekolah adalah perkara yang penting untuk dikaji semula. Pada tahun 2018, berita harian telah melaporkan terdapat isu atau masalah yang berlaku dalam perpaduan kaum di sekolah iaitu sekolah pelbagai aliran dan pengasingan etnik atau kaum. Dalam laporan berita harian tersebut, melaporkan bahawa aspek perpaduan dan hubungan etnik di negara masih berada pada tahap yang kurang memuaskan kesan daripada sistem pendidikan pelbagai aliran yang wujud dalam negara disebabkan tindakan membenarkan pengasingan pelajar mengikut latar belakang etnik atau kaum, sosioekonomi dan agama demi pencapaian keputusan yang baik pada usia cukup muda iaitu seawal 5 tahun ketika memasuki tadika hingga ke sekolah rendah yang mempunyai 3 aliran pastinya menyukarkan pelajar bergaul apabila dicantumkan di peringkat menengah. Berita harian juga menyatakan yang hubungan etnik kini menjadi cabaran dan ia datang daripada golongan muda, khususnya etnik muda bukan Melayu yang serikali mempertikaikan adat Melayu dan enggan terima adat Melayu sebagai sebahagian daripada perkara penting pembangunan nasional. Pernyataan-pernyataan yang dilaporkan tersebut akan menyebabkan beberapa kesan negatif kepada pelajar. Antaranya ialah pertembungan pelbagai kebudayaan kaum akan berlaku sekiranya seseorang guru menyampaikan sesuatu ilmu yang tidak tepat kepada pelajar mengenai sesuatu budaya. Kesan seterusnya akan berupaya menjejaskan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar maupun dalam kalangan guru lain di sekolah. Interaksi antara kaum akan menjadi berkurangan apabila semangat perpaduan berkurangan sehingga boleh menyebabkan salah faham antara kaum lain. Jika keadaan begini tidak dibendung, tidak mustahil akan memberi kesan negatif kepada negara seperti peristiwa 13 Mei 1969. Teori fungsionalisme. Teori ini menjelaskan satu komuniti atau organisasi yang mempunyai satu matlamat. Setiap daripada mereka mempunyai peranan yang tersendiri dan mereka juga bergantung di antara satu sama lain untuk berfungsi. Seperti di sekolah, kita boleh lihat di rajah di sebelah, terdapat guru, murid, pengetua dan sebagainya. Mereka semua ni bergantung di antara satu sama lain. Misalnya, pelajar bergantung kepada guru untuk mendapatkan ilmu, guru bergantung kepada kurikulum yang digunakan untuk mengajar dan kurikulum ini dibentuk oleh mereka yang bertugas di jabatan kurikulum. Pengetua pula memerlukan kerjasama daripada guru-gurunya untuk melicinkan perjalanan harian sekolah. Setiap daripada mereka berfungsi untuk memastikan peranan mereka itu bergerak. Mengapa teori ini yang digunakan dalam isu ini? Kerana teori ini berkait rapat dengan isu yang dikemukakan, iaitu ia menjelaskan peranan setiap individu untuk menjayakan satu matlamat iaitu perpaduan kaum. Sekolah bukan sahaja tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan, malahan ia juga tempat untuk membentuk kepribadian diri seseorang. Di sekolah, murid-murid akan diterapkan dengan nilai-nilai moral dan kerohanian. Akan tetapi, perkara ini tidak dapat dijalankan jika tiada kerjasama di antara murid dan guru. Misalnya, murid perlu mengambil iktibar dan pengajaran selepas guru menasihati atau menerangkan apa-apa yang berkaitan dengan moral supaya murid lebih cakna dengan adab, budaya dan peraturan. Dalam teori ini juga menekankan pencapaian kestabilan dan keharmonian masyarakat hasil daripada kerjasama setiap pihak. Oleh itu, teori
Teori fungsionalisme ini digunakan supaya semua pihak, terutamanya guru, memainkan peranan masing-masing dan bekerjasama untuk mencapai matlamat yang dituju, iaitu perpaduan kaum. Dalam aspek peranan guru, guru berperanan dalam menyemai nilai-nilai murni termasuklah nilai perpaduan kaum kepada pelajar di sekolah supaya pelajar mempunyai tingkah laku yang positif dan berdisiplin. Menurut He et al. 2018, guru merupakan ejen sosialisasi yang penting dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah. Menurut Yong, Hasnita Zatul Muhammad dan Adlina 2018, terdapat 4 peranan guru sebagai ejen sosialisasi. Pertama, guru sebagai penyampai ilmu kenegaraan. Guru mempunyai peluang untuk mempengaruhi pelajar tentang kepentingan nilai, sikap dan kepercayaan budaya antara kaum menerusi pendidikan sejarah. Ianya bertujuan untuk memupuk semangat warga negara yang setia kepada negara melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah tanah air. Kedua, guru sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Guru perlu sentiasa melengkapkan diri dengan pelbagai ilmu dan juga kemahiran untuk menyampaikan tanpa menyentuh sebarang isu-isu sensitif, terutama kebudayaan tentang sesuatu kaum. Peningkatan diri dalam mempelajari budaya kaum lain merupakan sebahagian daripada tanggungjawab guru untuk meningkatkan profesional seorang guru yang mengajar di sekolah. Oleh itu, pengetahuan tentang ilmu kebudayaan pelbagai kaum penting bagi seseorang guru kerana mereka akan menjadi sumber rujukan utama pelajar. Ketiga, guru sebagai penyampai ilmu perpaduan. Guru sebagai ejen perpaduan mesti menghubungkan kepentingan perpaduan kaum kepada pelajar dalam kelas dengan cara melibatkan semua pelajar dari pelbagai kaum dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk menyemai sikap saling menghormati dan memahami kebudayaan kaum lain. Pelibatan pelajar daripada pelbagai kaum akan memberi lebih ruang kepada mereka untuk berinteraksi secara langsung dan seterusnya mewujudkan kesefahaman antara satu sama lain. Akhir sekali, guru sebagai suri teladan kepada pelajar. Guru yang merupakan suri teladan atau idola kepada para pelajar perlulah membimbing pelajar ke arah perpaduan kaum. Guru perlu sentiasa menampilkan diri dengan tingkah laku yang positif, terutamanya bersemangat tinggi dalam memupuk semangat perpaduan kaum di sekolah. Hal ini kerana nilai murni atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh guru di sekolah mudah diterapkan dalam jiwa pelajar. Secara keseluruhannya, guru memainkan peranan yang penting sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah. Pelbagai kaedah yang berkesan perlu digunakan oleh guru untuk mencetuskan kesedaran pelajar tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan kaum. Guru mempunyai potensi untuk mempengaruhi minda dan tingkah laku pelajar. Oleh itu, tanggungjawab seorang guru amat penting untuk mempertahankan keamanan dan kestabilan negara, memandangkan peranan guru sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk perpaduan kaum di sekolah. Jika rakyat dalam sesebuah negara mempunyai semangat perpaduan yang kukuh, maka politik, ekonomi dan sosial negara itu tentu dapat mencapai tahap yang stabil dan maju.